أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم أن لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu, maka cita-citakanlah mati supaya kamu dimatikan sekarang juga. Jika betul kamu orang-orang yang benar, dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapati mereka itu seloba-loba manusia perhidup lama, dan lobanya mereka perhidup lama itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun, padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Ayat ini masih lagi menceritakan orang-orang Yahudi laknatullah al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak beriman kepadanya, bahkan menjadi penentang-penentangnya. Dalam masa yang sama mereka mendakwa mereka lah manusia pilihan Allah, manusia yang paling baik dalam dunia. Manusia yang lain hanya manusia yang berupa binatang saja. Itu anggapan orang Yahudi. Mereka mendakwa mereka lah kekasih Allah, mereka lah yang layak masuk syurga, bangsa lain tak layak masuk syurga. Padahal mereka menentang nabi-nabi dan rasul-rasul, membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka berbangga kepada keturunan dan baka sahaja, kerana mereka baka Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Oleh kerana itu kita jangan bangga dengan baka, dengan keturunan. Kita kena sediakan diri kita dengan iman dan amal yang soleh. Baka dan keturunan tidak memberi apa-apa faedah sekiranya tidak beriman dan tidak mengerjakan amal yang soleh. Allah Ta'ala suruh Nabi tanya orang Yahudi, Qul in kanat lakum darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, sekiranya negeri akhirat untuk kamu, bukan untuk manusia-manusia yang lain, fatamannawul maut in kuntum sadiqin, sila kamu cita-citakan untuk mati kalau kamu adalah orang yang benar. Mu ingat mati, cita-cita untuk mati. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Selama-lamanya mereka takut tak bercita-cita untuk mati dengan sebab kejahatan-kejahatan, kekufuran yang dilakukan oleh mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Mereka tahu mereka jahat, mereka tahu mereka buat maksiat, mereka tahu mereka kufur,
menentang Rasul yang benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang umat Islam, tetapi kedegilan dengan semangat kaum keturunan dan baka menjadikan mereka kufur sekupu-kupunya. Bila dicabar untuk mati, mereka takut untuk mati kerana mereka tahu dosa banyak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladina asyraku. Engkau akan dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang Yahudi itu orang yang paling gemar untuk hidup di atas dunia, lebih pada orang musyrikin, lebih pada orang kafir menyembah berhala lagi. Padahal mereka adalah golongan ahli kitab. Mereka tahu benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, mereka tahu kalau mereka sahut cabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya niat nak mati selalu. Allah jadikan semua mereka mati. Kerana mereka tahu Muhammad adalah Rasulullah. Tak boleh buat main. Termasuk kalangan orang-orang Yahudi ahli kitab, orang Kristian Najran yang kita baca, yang akan kita baca dalam surah Al-Imran. Bila Nabi ajak mubahalah, ajak bersumpah, siapa yang benar antara kami dan kamu, mari kita sumpah, aku benar ke kamu benar. Nabi ajak padri-padri Najran. Mereka minta tangguh dulu, minta tangguh, balik mesyuarat. Lalu ketua padri kata, tak boleh main, dia ni Nabi sungguh. Kalau kita ikut mubahalah, minta Allah Ta'ala turunkan laknat kepada siapa yang bohong, habis kita mati, tak ada baka, tak ada keturunan. Oleh kerana itu, kita dama'lah dengan dia. Dasar masuk Islam berdama', menunjukkan bahawa mereka tahu benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, dalam dialog saya dengan orang Hindu di Pulau Pinang baru ni, saya sebut saya ada baca dalam kitab Veda, kitab agama Hindu. Kitab Veda ni kitab suci agama Hindu. Jangan baca kalau tak ada asas kuat, jangan baca jadi Hindu. Ini bahaya. Kena asas kita kena kuat. Tujuan kita baca kerana nak tahu. Dalam kitab agama Hindu ada sebut tentang kedatangan seorang Rasul yang dipuji. Yang dipuji, orang yang dipuji. Orang yang dipuji ini dalam bahasa Arab Muhammad Ahmad Mahmud, iaitulah nama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Sanskrit, kitab Veda ni bahasa Sanskrit, bukan Muhammad lah, tapi perkataannya bermaksud orang yang dipuji. Saya tanya orang dia, betul tak? Betul, dia kata, angguk-angguk, dia angguk. Dia angguk. Ini menandakan bahawa mereka itu tahu tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk padri-padri dan sami-sami tahu, tetapi mereka sengaja menyembunyikan kepada pengikut-pengikut mereka. Ini yang berlaku sebenarnya. Begitulah, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Mereka tidak akan bercita-cita sebagaimana kita minta biar cita-cita nak mati. Kalau mereka buat begitu, habis Tuhan cabut nyawa mereka serta mereka. Mereka lah orang yang paling nak hidup panjang umur. Cari obat macam-macam. Wala tajannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladina asyraku. Engkau akan dapati mereka adalah orang yang paling mahu hidup panjang, macam orang musyrikin. Ya wadu ahaduhum law ya'ammaru alfasanah. Sehingga seseorang kalangan mereka mahu dipanjangkan umur sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun. Cari macam-macam obat. Termasuk ahli-ahli sains mereka mencari obat. Dia baca juga dalam kitab. Kitab zaman dulu di antaranya ialah bila Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khadir. Kisahnya Suratul Kahfi. Nabi Khadir duduk di atas batu yang besar, sakhrah, atas batu. Nabi Musa berjumpa Nabi Khadir duduk di situ. Bila Nabi Musa
yang terkena kisahnya. Mari perasaan agong. Satu hari perasaan bangga, minta Bani Israel tanya, nak tanya apa-apa. Lalu Allah Ta'ala tegur, wahai Musa, jangan cakap begitu. Mungkin belajar dengan seorang. Seorang yang duduk di Majma'ul Bahrain, tempat berhimpun dua laut. Mau belajar dengan orang tu. Orang ni ialah Nabi Khadir alaihi salam. Setengah ulama kata dia Nabi, bukan Rasul. Ada ulama kata dia wali. Dari segi afdal, Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Tapi Allah Ta'ala nak ajar Nabi Khadir belajar dengan orang yang lebih rendah pada dia. Tempatnya ialah mungkin bawa bekal ikan kering, ikan masin. Musa pergi dengan Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ialah sahabat Nabi Musa yang masih muda. Bila sampai di batu tu, Nabi Musa tertidur. Dia dah makan dah ikan sebelah, ikan masin tadi. Tiba-tiba ikan tu melompat, hidup, berenang dalam air, lari. Nabi Musa bangun, mari kita pergi. Lalu Yusha' pergi ikut Nabi Musa berjalan. Setelah berjalan jauh, lapar. Musa kata buka bekal balik, lapar perut ni. Kata Yusha', syaitan kelirukan aku, dah ingat nak beritahu. Ikan orang sebelah tadi lari, heran. Melompat lari. Kata Musa, tempat itulah aku nak cari. Lalu Nabi Musa pun ikut bekah tapak kaki dia atas pasir tadi. Sampai tempat tadi, tengok seorang hamba Allah yang sedang melentang tidur, tutup dengan baju dia. Nabi Musa kata, Shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani, Assalamualaikum. Shalom. Khadir kata, lasta bi ardi salam. Di negeri ni tak ada orang beri salam, kata Nabi Khadir. Khadir kata. Lalu Musa kata, ana Musa bin Imran. Aku Musa bin Imran. Khadir pun tengok Nabi Musa, takut dia pun. Nabi Musa kata, aku nak belajar denganmu. Ceritanya ialah Khadir duduk di situ ada mata air mengikut Israiliyat. Cerita Israiliyat. Mata air ini dikenal dengan Ma'ul Hayat. Barang siapa yang minum air ni, Tuhan panjangkan umur dia. Di sini rahsia ahli-ahli tasawuf mengatakan mengapa Nabi Khadir dipanjangkan umur. Kerana minum Ma'ul Hayat. Di sini menyebabkan ahli-ahli Tok Bomo yang bukan Islam ni cari berita dalam dunia, negeri mana orang umur panjang. Ada dengar di China lah, di Amerika Latin dia pergi. Dia tanya orang tua-tua ni apa rahsia. Lalu orang tua tu kata minum air laga. Air laga. Dia ambil air laga tu, dia buat kajian kandungan dia. Apa kandungan dalam air ni? Lalu mereka buat reka kandungan ni supaya panjang umur. Panjang umur. Noknya orang kafir ni panjang umur. Kalau boleh sampai 1000 tahun, termasuk orang-orang Yahudi. Tuhan kata, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Mereka tidak boleh melepaskan diri dari azab neraka walaupun umur panjang 1000 tahun. Kalau terus dalam keadaan kafir dan jahat begitu. Kalau umur panjang pun jahat nak buat apa? Di sini Nabi kata, orang yang sebaik-baik ialah orang yang panjang umur, yang baik amalannya. Yang sejahat-jahat, yang panjang umur, jahat amalannya. Ni kata Nabi dalam satu hadis. Orang Yahudi ni kalau dia beri umur 100 tahun, Tuhan kata, wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar. Tidaklah umur panjang itu boleh melepaskan mereka daripada azab neraka. Dengan sebab umur panjang. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka amalkan. Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kamu amalkan, wahai orang Yahudi. Allah Ta'ala tahu. Tak salah nak cakap mu lebih, tak jadi apa. Sekiranya kamu tidak beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Wallahu a'lam.